Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebentar tadi adalah paparan daripada kumpulan kami yang mana terdiri daripada 5 orang. Saya Azhar bin Azmi bersama sahabat saya Arif Fahmi akan membentangkan berkenaan dimensi jarak kuasa yang diwujudkan oleh Hoftif, yang mana negara yang dipilih pada kali ini adalah Malaysia. Jadi saya dan sahabat saya wakil akan menghuraikan apa yang berlaku berkenaan jarak kuasa di Malaysia. Gerd Hoftif merupakan seorang profesor yang mana ianya mempunyai kepakaran di dalam perkembangan tamadun manusia. Beliau telah mewujudkan beberapa dimensi yang mana ia melibatkan kepada perkembangan komuniti masyarakat di dalam sesebuah negara. Di antara dimensi tersebut ialah jarak kuasa, pengelakkan ketidakpastian, maskulin lawan feminin, kolektivism lawan individualism dan juga orientasi jangka panjang dan jangka pendek. Namun begitu, kumpulan saya memilih untuk mengupas berkenaan dimensi jarak kuasa yang diwujudkan oleh Hoftif kerana Malaysia antara negara yang tertinggi di dalam indeks jarak kuasa yang menggunakan dimensi tersebut. Jadi apa yang anda tahu berkenaan dengan jarak kuasa ini? Okey, menurut Hoftif, di dalam definisinya mentafsirkan bahawa ia menunjukkan kepada institusi yang mempunyai kurang kuasa yang mana ianya mengharapkan dan menerima sahaja arahan yang diturunkan oleh pihak atasan. Namun ianya melibat kepada konsep budaya dalam sesebuah negara tersebut yang mana ianya mempunyai hubungan di antara komuniti yang mewujudkan corak berhierarki ataupun birokrasi dalam sesebuah kelompok masyarakat. Ianya berkuasaan kepada pengagihan kuasa yang berlaku di dalam negara tersebut. Menjurus ke arah konsep jarak kuasa, ianya terbahagi kepada 2 bentuk, iaitu jarak kuasa tinggi dan jarak kuasa rendah. Yang mana jarak kuasa tinggi ianya melibatkan konsep jurang yang mana menunjukkan kasta, jurang kasta di antara pihak atasan dan pihak bawahan. Dan ia menunjukkan corak informal yang mana pemerintahan yang diberikan adalah berkonsepkan hierarki dari atas ke bawah dan pihak bawahan perlu menuruti apa yang dikehendaki. Bagi jarak kuasa rendah, ia merupakan konsep bekerjasama di antara pihak atasan dan bawahan, dan ia tidak memikirkan atau mementingkan soal jawatan ataupun pangkat yang mana ianya sangat menghormati dan menghargai di antara satu sama lain bagi mendapatkan keputusan yang dapat dicapai dengan baik. Secara seimbas lalu, apa yang boleh dikongsikan berkenaan penggunaan jarak kuasa Hoftif di Malaysia ini, apa yang boleh dikatakan sememangnya masyarakat Malaysia sangat mementingkan nilai kuasa dan pangkat kerana ia menunjukkan kepada kebolehan seseorang itu untuk menarajui sesebuah pemerintahan. Dan keduanya, ia adalah konsep yang dipilih untuk diaplikasikan. Dan yang ketiganya, ianya adalah penerapan nilai-nilai moral yang berlaku daripada zaman dahulu lagi yang mana ianya melibatkan kepada budaya masyarakat Malaysia itu sendiri, yang mana menunjukkan kepada tata kelakuan yang baik. Sebagai contohnya, orang muda perlu menghormati orang yang lebih dewasa ataupun orang yang lebih tua. Maka ianya berlarutan sehingga kepada pemerintahan kerajaan dan juga firma swasta. Seperti mana yang saya perjelaskan sebentar tadi, yang mana ianya menunjukkan pada konsep budaya. Jika menurut Collin dan Porras, ia menunjukkan sesuatu budaya dalaman yang berlaku di dalam sesebuah negara itu. Sebagai contohnya di Malaysia, kita melihat budaya Malaysia lebih kepada budaya ketimuran yang lebih menghormati, yang lebih suka kepada ke arah kebaikan. Maka konsep ini kemungkinan tiada di negara lain. Apa yang boleh dikaitkan? Ia merupakan satu konsep yang dahulunya berlaku di zaman Raja Melayu pada ketika dahululah, yang mana ianya menunjukkan kepada corak pemerintahan kuasa raja yang mana perlu dituruti oleh masyarakat pada ketika itu. Seterusnya, ianya bermula kepada institusi kekeluargaan itu sendiri, yang mana kita lihat anak-anak kecil pada hari ini telah diterapkan bahawasanya perlu menggunakan konsep penghormatan ataupun sebagai orang Melayu, kanak-kanak perlu cium tangan orang yang lebih dewasa. Itu contohnya. Lebih kepada budaya hormat itu yang menunjukkan kepada tahap jarak kuasa yang berlaku secara tidak langsung dalam institusi kekeluargaan. Dan itulah antara nilai moral yang secara tak langsung adalah antara penyebab kepada konteks jarak kuasa di Malaysia itu menjadi tinggi. Maka apa yang dapat diperjelaskan melalui konteks penggunaan jarak kuasa di dalam pemerintahan kerajaan Malaysia, terdapat 3 faktor yang mendorong kepada peningkatan jarak kuasa itu sendiri, terutamanya di Malaysia.
kerana apa yang kita lihat ianya merupakan corak yang dikehendaki oleh masyarakat di dalam sebuah negara itu sendiri, yang mana ianya lebih kepada berkonsepkan dan berkehendakkan orang yang sepatutnya untuk menerajui, terutama dalam sosialisasi, sosial budaya dan juga pembangunan ekonomi. Selain itu, ianya melibatkan kepada isu politik di dalam Malaysia. Ia menunjukkan kepada jurang kerana politik ini adalah isu yang sangat kritikal yang berlaku di Malaysia, kerana ianya melibatkan kepada perebutan kuasa untuk memerintah sesebuah kerajaan. Dan yang ketiganya, ia melibatkan kepada pembuatan keputusan, yang mana di dalam sebuah kerajaan itu sememangnya telah ada konsep hierarki dan juga birokrasi. Konteks ini ianya menjelaskan bahawasanya pembuatan keputusan lebih kepada pihak atasan, maka pihak bawahan hanya menuruti sahaja. So, subtopik yang seterusnya adalah berkaitan dengan jarak kuasa di firma swasta di Malaysia. Seperti mana badan kerjaan di firma swasta juga lebih cenderung menggunakan jarak kuasa di dalam organisasi. Hal ini adalah kerana sinonim dan selari dengan budaya masyarakat Malaysia sendirilah, yang mana masyarakat kita ni lebih suka menerima apa sahaja arahan yang diberikan oleh pihak atasan, walaupun arahan itu kadang-kala ianya boleh membebankan. Seterusnya kita boleh lihat di mana jarak kuasa turut digunakan di firma swasta di Malaysia ini adalah disebabkan jawatan yang dijawat oleh seseorang individu di dalam organisasi membenarkan individu itu menunjukkan kebolehan dan juga menikmati keistimewaannya. Semakin tinggi hierarki seseorang individu itu, semakin besar kuasanya dalam membuat keputusan. Seterusnya, jarak kuasa di firma swasta ini juga turut melambangkan keupayaan seseorang individu itu di dalam organisasi untuk merangka inovasi. Okey, organisasi swasta ni kita tahu selalunya ia bermatlamatkan keuntungan. Oleh itu jarak kuasa ini amat diperlukanlah untuk pihak pengurusan atasan membuat keputusan dengan lebih cepat. Poin yang seterusnya kita boleh lihat juga di mana jarak kuasa yang digunakan dalam firma swasta di Malaysia ni adalah untuk memperolehi kepercayaan daripada pihak pekerja bawahan berdasarkan keputusan yang dibuat oleh pihak pengurusan atasan di dalam organisasi. Pada subtopik yang seterusnya, iaitu subtopik berkenaan dengan perubahan jarak kuasa di Malaysia. Bagi perubahan jarak kuasa di Malaysia ni, ianya meliputi dua faktor, iaitu faktor jarak kuasa dan juga faktor kemajuan teknologi. So, faktor indeks jarak kuasa ataupun ianya dikenali sebagai PDI. Okey, PDI ni merupakan satu komponen yang begitu penting lah dalam untuk mengukur penggunaan jarak kuasa di dalam sebuah negara lah. Seterusnya kita lihat juga faktor kemajuan teknologi. So, di era globalisasi ni dan perkembangan pesat teknologi ini, ianya sedikit sebanyak telah mendesak negara Malaysia untuk melakukan perubahan terhadap jarak kuasa yang digunakan daripada jarak kuasa tinggi kepada jarak kuasa yang lebih rendah lah. Perubahan jarak kuasa ini adalah disebabkan oleh proses perubahan internalisasi pertumbuhan pelbagai bidang industri serta pencambahan rangkaian perniagaan. Seterusnya kita lihat pada subtopik iaitu cadangan untuk mengurangkan kesan jarak kuasa di Malaysia lah. Terdapat beberapa cadangan. Ini adalah satu, iaitu menerusi pendidikan, komunikasi dan interaksi antara komuniti. Okey, sebagai contoh sekarang ni subjek yang kita tengah ambil sekarang ni, yang kita tengah belajar sekarang ni adalah komunikasi antara budaya. So sedikit sebanyak subjek yang kita belajar ni ianya dapat memberi sedikit pengetahuan kepada kita berkenaan dengan budaya-budaya di negara-negara lain selain daripada Malaysia. Okey. So, cadangan yang seterusnya adalah menggalakkan lagi penglibatan institusi yang kurang berkuasa untuk membuat keputusan. Selain itu juga, cadangan yang seterusnya, kita boleh mewujudkan lagi jaringan dua hala Malaysia dengan syarikat multinasional. Bila jaringan hubungan dua hala yang baik ni memberi sedikit keuntungan yang memberangsangkanlah untuk tumbuhan ekonomi negara. Dan saya harap dengan penerangan yang diberikan ini, kawan-kawan dapat memahami berkenaan dengan jarak kuasa di Malaysia. Jadi saya tamatkan pembentangan ini dengan ucapan terima kasih dan Assalamualaikum.